saudara semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan bagaimana kami menggunakan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan model Azure. Okey, sebelum kita masuk kepada model Azure, saya ingin memberi sedikit penjelasan tentang laman web yang kami bina. Okey, kami telah menggunakan platform Google Sites. Dan ia merupakan satu platform yang membolehkan guru menyediakan bahan pengajaran yang berbagai kepada murid. Contohnya seperti video, slide dan kuis interaktif. Sebab kami memilih platform ini sebab ianya mudah digunakan dan juga dapat menjimatkan kos. Sedangkan ia merupakan platform yang percuma. Dalam laman web ini, tajuknya adalah Bahasa Seni yang dalam kandungan subjek pendidikan seni visual tahun 4. Dan di sini saya telah lampirkan link Google Site yang kami bina. Okey, dalam model Azure ini kita mulakan dengan analisis learner, analyze learner iaitu analisis pelajar, di mana guru perlu mengenal pasti kumpulan sasaran terlebih dahulu dan juga menganalisis ciri-ciri umum yang perlu diambil berat supaya media dan bahan pengajaran sesuai diaplikasikan dalam strategi pengajaran. Ciri-ciri umum yang dimasukkan di sini adalah seperti bilangan murid, umur, kelas, cantina, latar belakang murid dan juga merujuk kepada aras kebolehan dan pengetahuan sedia ada murid. Dan dalam penghasilan laman web ini, kumpulan sasaran yang kami tumpukan adalah murid tahun 4. Di sini saya telah memperincikan butiran-butiran seperti berikut. Dan umur adalah 10 tahun, kelas ialah 4 kuning, dan bilangan murid ialah 30 orang, dan cantina adalah lelaki dan perempuan, dan status ekonomi adalah stabil. Dari aspek aras kebolehan dan pengetahuan sedia ada, kami telah menganalisis bahawa murid lebih cenderung dalam pembelajaran berunsurkan visual dan video. Jadi dalam laman web kami telah menerapkan berbagai unsur grafik dan juga video bagi merangsang minat murid. Dan pengetahuan yang sedia ada murid adalah murid-murid telah tahu tentang maksud garisan dan warna. Fasa yang kedua adalah state learning objective ataupun menyatakan objektif pembelajaran. Dalam konteks ini, ia adalah pernyataan objektif pembelajaran secara eksplisit supaya mudah diukur dan dicapai. Eksplisit di sini, maksud di sini adalah satu penyampaian message yang jelas tanpa makna yang berhias. Okey, dalam fasa ini antara kriteria-kriteria yang perlu diambil kira adalah siapakah yang hendak dicapai, ia merujuk kepada kumpulan sasaran, dan apakah yang hendak dicapai, dan bagaimanakah hendak dicapai, dan apa tahap pencapaian minimum. Jadi, objektif pembelajaran pembinaan laman web ini adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang ilmu bahasa seni. Dan pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni visual yang ada pada karya. Dan juga dapat memahami 6 unsur seni dan 7 prinsip rekaan yang ada pada karya. Jadi seterusnya adalah fasa memilih kaedah, media dan juga bahan. Jadi semua ini adalah berdasarkan kepada tingkat kebolehan murid tahun 4 dan juga objektif-objektif pembelajaran yang ingin dicapai, iaitu yang seperti dengan saudari Lim kata, memberi pendedahan kepada murid tentang ilmu-ilmu bahasa seni. Kedua, mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni visual yang ada pada karya. Dan juga terakhirnya adalah memahami 6 unsur seni dan 7 prinsip rekaan yang pada karya. Seterusnya, kita lihat kepada kaedah yang diguna dalam proses PDP kami. Jadi, kaedah pertama adalah kaedah penerokaan. Kedua, kaedah permainan. Ketiga, kaedah berpusatkan murid. Kita boleh lihat pada gambar yang pertama,
Ia adalah gambar yang memberi arahan kepada murid untuk menerka apa yang akan belajar pada hari ini. Ia dibina daripada beberapa misi lah. Okey, dalam gambar kedua adalah salah satu permainan yang dibuat daripada word world. Tujuannya adalah untuk mengukur dan juga menilai hasil pembelajaran pada hari tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada media. Media yang digunakan adalah video, teks bergambar, komputer riba dan LCD projector dan juga pembesar suara mini. Kami akan menjalankan proses PDP ini secara bersemuka. Jadi, guru boleh menggunakan LCD untuk buka laman web ini dalam kelas bersama dengan murid lah. Seterusnya, kita lihat kepada pemilihan bahan. Jadi, dalam proses PDP ini, kita akan menggunakan bahan laman web dan juga buku teks dan media 2D, iaitu gambar lukisan dan grafik. Okey, kita lihat kepada tahap yang seterusnya, iaitu menggunakan media dan bahan. Tadi saya kata media 2D. 2D adalah gambar lukisan dan grafik kartun digunakan dalam laman web ini untuk menarik minat murid untuk belajarlah. Kedua, tayangan video mengenai bahasa seni iaitu seperti set induksi dan tayangan video mengenai unsur seni dan prinsip rekaan. Ketiga, video ditayangkan ke skrin yang sediakan pada pembesar suara mini digunakan untuk memastikan audio dari video didengari dengan lebih jelas. Keempat, komputer riba digunakan untuk tayangan video dan slide bagi menambah pemahaman murid. Dan terakhirnya adalah lembaran kerja berbentuk helaian kertas yang mengandungi soalan digunakan bagi tujuan pengukuhan dan penilaian. Sekarang kita lihat kepada unsur yang kelima, iaitu tindak balas murid, require learner and participation. Dalam unsur ini, murid terlibat secara aktif dan beraktiviti. Set induksi bagi penghasilan laman web tersebut adalah pemusatan murid kepada topik dengan menayangkan video selama 1 minit. Pada langkah pertama, ia telah menunjukkan pemusatan bahan dan murid. Guru akan menayangkan video klip pendek tentang maksud bahasa seni. Selepas itu, guru juga menerangkan pengenalan tentang bahasa seni. Langkah kedua adalah pemusatan murid dan guru. Pada langkah ini, guru akan menyuruh murid untuk membaca maklumat unsur seni dan menonton video untuk memudahkan pemahaman murid. Langkah yang seterusnya adalah langkah ketiga, iaitu pemusatan bahan dan murid. Guru akan menayangkan video tentang prinsip rekaan dan juga murid akan membaca maklumat tentang prinsip rekaan. Bagi penutup, pemusatan murid dan bahan. Murid akan diminta untuk melakukan 2 kuis interaktif yang terdapat dalam laman web di World. Sekarang kita lihat kepada unsur yang terakhir, iaitu menilai dan menyemak semula, evaluate and revise. Ia merupakan proses untuk melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Penilaian seharusnya merangkumi kekuatan dan kelemahan supaya guru dapat melakukan penambahan terhadap perancangan PDP yang seterusnya. Bagi nilai pencapaian murid, guru telah mengedarkan ujian pasca dengan mengedarkan 10 soalan yang berkaitan di akhir pengajaran, iaitu mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni untuk menguji kefahaman murid atau pencapaiannya. Melihat skor yang dicapai oleh murid supaya melihat pencapaian mereka ataupun keberkesanan laman web. Okey, bagi
Nilai pencapaian murid, guru akan mengedarkan 10 soalan yang berkaitan di akhir pengajaran iaitu untuk menguji kefahaman murid. Murid akan membuat kesimpulan dan rumusan daripada keseluruhan pembelajaran dan media yang digunakan melalui ujian pasca. Objektif pengajaran dicapai. Kita didapati bahawa murid-murid faham tentang ilmu-ilmu bahasa seni. Mereka sanggup mengenal pasti dan membeza bahasa seni visual yang ada pada karya dan juga murid juga sanggup memahami 6 unsur seni dan 7 prinsip rekaan yang ada pada karya. Inilah soalan ujian pasca. Okey, kita lihat kepada nilai dan semak keberkesanan media. Keberkesanan media iaitu keberkesanan laman web dapat dilihat melalui tema laman web dengan menggunakan Daffy yang merupakan kartun kegemaran kanak-kanak. Selain itu, gambar yang berwarna-warni juga menarik perhatian murid untuk terus belajar dan video yang ditayangkan telah menerangkan maklumat bahasa seni dengan lebih jelas. Bagi pengajaran guru, objektif pengajaran dicapai dan masa telah digunakan oleh guru dengan sepenuhnya di semasa pengajaran. Perancangan PDP yang disediakan oleh guru juga cukup menarik perhatian murid semasa belajar. Inilah rujukan kita. Sekian, terima kasih.